Habis, masalah najis habis, settle. Wa thalasu afdal. 3 kali afdal. Jadi masalah ni masalah pada najis. Najis selain daripada najis mughallazah, itu kita disunatkan meniga. Adapun najis mughallazah tak disunatkan, cukup dah 7 kali dah. Tak disunatkan nak tambah lagi 2 kali, 8 9 ke, tak disunatkan. Ataupun tambah lagi 7 kali pun tidak juga. Ada yang cakap macam tu, dua-dua kau tu baik. Baik. Settle bab najis. Sini dia nak sebut bab masalah ma'ul ghusalah. Ma'ul ghusalah iaitu air basuhan. Air basuhan sesuatu yang kena najis. Contohnya nak sebut inilah, kita kata kain ataupun headset ni kena najis. Jadi anak pun basuhlah. Di sini ada kena najis. Anak pun basuhlah najis tersebut. Jadi air yang jatuh ni, anda letak bekas, air yang jatuh di bawah ni nama dia ma'ul ghusalah. Nama dia ma'ul ghusalah. Okey, jadi apa hukum ghusalatun najasah ni? Adakah tahirah ataupun mutanajjisah? Ini nak sebut masalah ni lah. Dia kata wa'lam anna ghusalatan najasati ba'da taharatil mahallil maghsuli tahiratun. Dia kata dan ketahuilah bahwasanya ghusalatan najasah, itu air yang dibuat basuh najis tu, ba'da taharatil mahallil maghsul, selepas suci tempat yang dibasuh tu, hukum air tersebut adalah suci. Dia ada beberapa syarat. Di sini dia sebut, dia sebut inin fasalan, jika bercerai air tersebut ghaira mutaghayyirah, air tersebut bercerai daripada tempat yang dibasuh tu dalam keadaan air tersebut tidak berubah. Itu yang pertama. Walam yazid waznuha ba'dan fisaliha, amma kana ba'da iktibari miqdari ma yatacarrabuhu al-maghsul minal ma'. Ini syarat yang kedua. Dia ada empat syarat. Baik. Syarat yang pertama, kita nak hukum air itu tidak bernajis, ma'ul ghusalah. Kita nak hukum ma'ul ghusalah tu tak najis. Yang pertama, an yakuna al-ma'u waridan ala najasah. Yang kedua, an yadkhura al-mahal. Yang ketiga, al-ba yataghayyara al-ma'u, air tak ubah. Dan yang keempat, alla yazida wasful ma'.
Jadi masalah ghusalatul najasah, iaitu air yang dibuat basuh najis. Air yang dibuat basuh najis, lepas tu air tu apa hukum dia selepas digunakan untuk basuh najis tu. Jadi contoh pakaian anak ni ada kena darah. Kena darah. Lepas tu anak pun basuh. Anak alirkan air. Lepas tu air yang jatuh ni, tu ni cawan, anak biarkan dia masuk dalam cawan ni. Jadi air dalam cawan ni nama dia ma'ul ghusalah. Ma'ul ghusalah, air yang dibuat, yang digunakan untuk basuh najis. Baik, nak tanya sekarang ni, hukum air ni suci ke ataupun najis? Yani tahirah ataupun mutanajisah. Jadi nak hukumkan, kita kata boleh jadi air tu tahirah, boleh jadi mutanajisah. Tengok keadaan. Baik, nak jadi dia tahirah tu macam mana? Ada empat syarat. Baik, syarat yang pertama, an yakunal ma'u waridan 'ala najasah. Air tu mestilah mengalir, air yang datang di atas najis. Baju ni kena najis, jadi anak alirkan, anak pergi kat paip, anak letak. Jadi air tu yang warid, yang datang ke atas tempat yang kena najis. Bukannya anak pergi dekat bermin, anak celup. Yang tu air tu duduk situ, anak celup masuk dalam tu. Najis yang datang pada air, bukan air datang pada najis. Nampak kan? Beza. Dia mesti waridan, laisa mawrudan. Itu syarat yang pertama. Air tu yang lalu ke atas najis, bukan najis tu letak dalam air. Setengah-setengah orang dia darah tangan, dia nak basuh, dia celup dalam bermin. Jadi apa air dalam bermin tu? Bukan najis. Sebab tak tahu hukum. Sebab air bermin ni kurang 2 kolah lah. Lebih 2 kolah. Ni cerita kita air yang kurang 2 kolah. Dia celup dalam tu, air jadi air bukan najis. Baik. Jadi syarat yang pertama, an yakunal ma'u waridan. Yang kedua, apa dia syarat yang kedua? An yadhural mahal. Ni sebut sini ba'da taharatil mahal. Mestilah dia basuh tu, air yang mengalir ke tempat najis tu, air yang mengalir ke tempat najis, dia membasuh tempat tersebut. Kalau mengalir air tapi masih lagi tak hilang, masih lagi ada kesan najis tersebut, maka air ini dikira sebagai mutanajisah. Sebab tu kita ba'da taharatil mahal. Air yang digunakan untuk basuh najis, selepas tempat tu bersih, maka air itu dikira sebagai tahirah. Kalau masih letak sini ada kena darah, ke sini ke, pakaian ke letak, tu tengok-tengok ada lagi kesan tak hilang lagi. Baik, air ini jadi mutanajis. Air ini jadi mutanajis. Sebab tu orang hilangkan dulu nak mudah, maknanya kita jadikan najis tersebut sebagai najasah najis hukmi. Tukang jadi hadis hukmi. Contohnya macam kena kapet ke, kena sofa ke, mana kita ambil dulu najis tu, lepas tu kita basahkan kain, kita lap dulu, lepas tu dibasuh balik, lepas tu lap balik, tonyoh balik sampailah hilang bau, warna dan rasa. Jadi dia dah jadi najis hukmi. Waktu tu kita tuang air sikit je. Jadi waktu tu air tu jadi hukum dia ma'ul ghusalah. Waktu tu hukum dia ma'ul ghusalah. Berbeza kalau masih air najis tu masih ada, bawa sekali dengan najis tu masih jadi penajis lagi. Baik. Itu syarat yang kedua. Syarat yang kedua, an yadhural mahal. Syarat yang ketiga, alla yazina waznul ma'. Ini maksud walam yazid wasnuha ba'dan fisaliha amma kana ba'da i'tibari miqdari ma yatasharrabuhu al-maqsud minal ma'. Ini payah sikit nak sebut. Dia punya macam mana? Maksudnya kalau air yang kita pakai tu 500 ml, kita basuh baju ni, maka air yang tersebut yang masih ada pun tetap 500 ml selepas mengambil kira apa yang berbaki yang terserap pada baju tersebut. Itu maksud yatasharrab tu. Yatasharrab tu dia meresap. Walam yazid waznuha, walam yazid dan tidak bertambah
oleh timbangan ma'ul ghusalah tu ba'dan fisaliha, selepas bercerainya ghusalah tu daripada barang tempat yang kena najis tu. Amma kana ba'da tibari miqdari ma yatasharrabuhul mawsul, itu selepas kita kira kadar meresap air dalam tempat yang dibasuh tu. Dia payah sikit situ ibarat dia. Anda bagi maksud dia. Walam yazid waznuha waznul ghusalah ba'dan fisaliha, yani ba'dan fisalil ghusalah. Dia infisal daripada apa? Amma kana, daripada kita kata daripada barang yang dibasuh tu, ba'da tibari, selepas kita kira kadar air yang yatasharrabuhul maqsud, kadar air yang diserap oleh barang yang dibasuh tu. Jadi kita ambil kira, maknanya tidak ada apa-apa pertambahan. Ini payah sikit nak terang sini. Jadi kalau kita guna air ni, contohnya 500 ml, kita basuh tu 500 ml juga. Katalah sini ada 450 ml, dekat sini ada 50. Ada kira sama tu. Selepas ambil kira semua tu. Sebab kalau ulama kata kalau ada tambahan tu najis. Mana lagi datang tambahan tu daripada najis tersebut. Lepas tu syarat yang terakhir, wa alla yataghayyara al-ma'. Ini yang dibuat awal-awal ni. Ini fasalat ghairu mutaghayyirah. Yani baju ana ni kena najis, lepas tu ana basuh. Lepas tu tengok air ni berubah tak? Air yang jatuh tu berubah tak? Tak berubah, suci. Tapi dengan ada syarat-syarat yang tadi ya, ada 3 syarat tu, dan air tu tak berubah, hukum dia suci. Tapi kalau berubah, ada bau ke, warna ke, rasa ke, waktu tu tak suci. Sebab tu kita suruh, maknanya kalau ada kucing-kucing ke, maknanya kita basuh dulu. Anda basuh dulu, bukan basuh dulu, lap dulu bagi kering apa semua. Okey, lepas tu alirkan je air. Jadi air tu hukum dia ma'ul ghusalah ni. Suci tak tempat tu? Suci. Itu pun jadi suci juga. Ada bertambah tak? Tak ada apa bertambah. Yang tu dah kita pakai, contoh dekat bekas ni, dekat tile ni. Jadi kita alirkan air, hukum dia suci. Sebab kita dah buang dah najis tu semua. Air yang kita dah buang, jadi kita alirkan saja. Jadi air tu nak lap pun boleh, tak mau lap pun ikutlah. Hukum dia tahir. Hadza in lam yablugh al-kullatain. Hadza ni ay mahallu ishtirati tilkal syurut. Hadza ay tempat kata kena disyaratkan syarat-syarat yang disebut ni, sekira apabila air tersebut tak sampai 2 qolah. Fa in balaghahuma, maka jika sampai air tersebut 2 qolah, fa syartu ada mutaghayyir. Syaratnya satu je, air tak berubah. Jadi kita air ada 2, air sedikit, air banyak. Air sedikit ni hukum dia agak sempit sikit berbanding dengan air yang banyak. Jadi air yang banyak hukum dia luar. Dalam masalah ni, basuh najis ni syarat dia satu lah, air tak berubah. Air tak berubah, hukum air tu suci. Walamma faragha al-musannifu mimma yathuru bil ghasli syara'a fi ma yathuru bil istihalati wa hiya inqilabu syai'in min sifatin ila sifatin ukhra. Tak kalau musannif rahimahullah selesai daripada membicarakan apa yang jadi suci dengan basuh, maka mulalah musannif rahimahullah pada membicarakan apa yang suci dengan sebab istihalah. Dalam Safinatun Najah sebut 3. Apa dia main? Apa dia 3? Walladhi yathuru minan najasa salah satu. Apa dia? Al-khamru idza takhallala bi nafsiha wa jildul maitati idza dubigha wa masara hayawanan. Ada 3 sebut dalam Safinatun Najah. 3 perkara ni jadi suci dengan sebab istihalah, bukan dengan sebab basuh. Apa dia istihalah? Perubahan daripada satu keadaan, daripada satu sifat kepada satu sifat yang lain. Ini dia sebut tu apa makna istihalah? Inqilabu syai' min sifatin ila sifatin ukhra.
iaitu bertukar ataupun berubahnya sesuatu daripada satu sifat kepada satu sifat yang lain. Baik. Bila berubah macam tu, hukum dia jadi suci. Apa dia benda tu yang berubah dari satu sifat ke sifat yang lain? Antaranya khamar. Khamar, arak tukar jadi cuka. Arak tukar jadi cuka, tapi dengan syarat lah, tidak ada apa-apa tambahan dalam arak tersebut. Maksudnya kita tak tambah sesuatu yang lain dalam arak tersebut untuk mempercepatkan proses dia jadi cuka. Kalau kita letak sesuatu, habis lah, tak jadi lah, dia jadi mutanajis. Di sini dia sebut di sini dia sebut satu lah, dia sebut khamar. Jadi yang pertamanya khamar. Khamar arak jadi cuka, dengan syarat tidak ditambah sesuatu yang lain untuk mempercepatkan proses. Kalau dia tambah benda lain ke nak bagi cepat jadi cuka, dia tanya orang yang pandai bab ni lah, yang tahu nak bagi cepat jadi cuka macam mana. Kalau dia tambah, tak boleh dah. Waktu tu tak lagi suci walaupun dia berubah jadi cuka. Itu yang pertama. Yang kedua, kulit bangkai. Kulit bangkai binatang yang disamak. Rasulullah kata ayyuma ihabin lumigha faqad tahur. Jadi apa-apa kulit binatang bangkai yang disamak, maka dia jadi suci, kata Rasulullah SAW. Jadi kulit bangkai, contohnya kita ada kambing kita mati tak ada nak sembelih. Kalau disembelih tak apa, dia punya kulit tu suci, tapi ni tak disembelih. Baik, macam mana ni cara nak ambil manfaat daripada kulit dia? Itu dengan disamak kulit tersebut. Dia samak kulit tersebut, macam mana nak samak tu tanyalah ahli dia. Jadi kulit tu kita akan hukum dia suci. Selepas samak, hukum dia seperti baju yang kena najis, cuma kena basuh kan. Baju kena najis, kena apa? Kena basuh. Sama lah, sebab waktu kita samak tu, sebab asal dia suci ke najis? Asal dia najis, tapi dengan sebab samak dia berubah jadi suci. Tapi jadi hukum dia mutanajis. Jadi lepas tu kita kena basuh. Dan satu lagi, wa masara hayawanan. Yang ni ada nazar sikit. Di sini ada fihi nazar, ada tilik. Tak apalah, itu kita biar, kita masuk pada Safinatun Najah nanti. Jadi sini dia sebut satu. Dia kata faqala idza takhallalatil khamru ay wa hiya muttaqadatu min ma'il 'inab muhtamaratan muhtaramatan kanatil khamru amla. Sini nuskhah sini dia tak dulu. Jadi dia kata wa idza takhallalatil khamru, apabila jadi cuka oleh arak jadi cuka. Apa dia arak ni? Khamar ni apa? Wahiyal muttakhadatu min ma'il ina, iaitu apa yang dibuat, yang diambil daripada air anggur, daripada air buah anggur. Buah anggur perah, lepas tu tinggal buat jadi khamar. Jadi arak daripada anggur dipanggil sebagai khamar. Selain daripada anggur panggil nabi. Selain daripada anggur panggil nabi. Apa ni yang Syekh sebut itu kan, nabi ni bukan daripada kurma tu saja. Yang Rasulullah minum tu, kalau Rasulullah memang tak bila dah berubah, Rasulullah tak bagi agak orang. Rasulullah minum, contohnya nak minum pagi esok, malam ni redam, esok minum. Tu hari kedua. Lepas tu petang pagi tu, lepas tu petang tu, lepas tu esok pagi, lepas tu ada lebih lagi Rasulullah akan bagi kat orang lain. Sampai ketiga tu tak bagi dah. Itu dia mula dah jadi arak. Muhtamaratan
muhtaramatan. Muhtaramatan kanatil khamru am la. Sama ada khamar tu khamar yang dihormati ataupun khamar tu tidak dihormati. Adakah khamar yang dihormati? Ada khamar yang dihormati. Jadi khamar ni kita bahagikan dia kepada dua. Khamar sama ada yang buat dia orang kafir ataupun yang buat dia Muslim. Kalau khamar tu orang kafir yang buat, dia muhtaram. Muhtaram. Adapun orang Islam yang